Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kuliah Maghrib kita malam ini, kita bersyukur dapat kita bersama-sama untuk mengenai satu tajuk yang tajuk berkaitan dengan arkeologi Haikal Sulaiman. Sebelum kita pergi jauh, marilah kita lihat kisah yang menarik ini, yaitu kisah tentang Haikal Sulaiman. Dan kita rujuk pada surah Saba ayat 41, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma'adahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Falamma qadayna al-jinn wallaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Shadaqallahu azim. Dan kala kami telah tetapkan kematian kepadanya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang dapat menunjukkan kematiannya kecuali lah dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi, kecuali anak-anak yang memakan tungkatnya. Falamma qadayna al-jinnu, dan apabila tatkala jatuh rebah Nabi Sulaiman alaihissalam, maka barulah jin mengetahui an-law kanu ya'lamuna al-ghaiba, dan sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, ma labithu fil 'adzabil muhin, dan tentulah syaitan tidak akan berada dalam azab yang pedih, yang hina. Ini adalah satu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pekerja-pekerjanya adalah syaitan antara jin yang bekerja di atas depannya. Dalam konteks ini, ahli tafsir mengatakan Nabi Sulaiman membina Baitul Maqdis, dan kematiannya berlaku ketika pembesaran Masjid Baitul Maqdis, dan syaitan jin yang bekerja sebagai buruhnya telah bekerja siang dan malam, sebab Nabi Sulaiman sedang berada dengan dalam satu bilik dan bertungkat kepada tungkatnya, dan tiba-tiba Allah mewafatkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sedangkan jin yang sedang bekerja tidak mengetahui hakikat Nabi Sulaiman telah wafat. Dan inilah yang Allah sebut, sekiranya jin ini mengetahui perkara yang baik, pasti dia tidak akan terus bekerja dalam konteks pekerjaan untuk membina bangunan yang telah ditentukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ahli tafsir juga mengatakan demikian, dan mereka mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku kepada di Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis, dan tempat bangunan yang dimaksudkan di dalam ayat ini mengikut kebanyakan tafsir ialah Baitul Maqdis sendiri. Di sini kita lihat anak-anak yang memakan tungkat, dan dikatakan dalam satu riwayat mengatakan selama 1 tahun Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang berdiri di situ memperhatikan pekerja yang terus bekerja, dan oleh kerana itu maka jin yang bekerja ini tidak lengah daripada pekerjaannya, sehinggalah mereka betul lumus untuk melakukan pekerjaan yang berat itu, sehinggalah seorang daripada jin itu telah masuk ke dalam Baitul Maqdis, di mana tempat Nabi Sulaiman telah berada dan dalam keadaan berdiri. Dan dikatakan juga Nabi Sulaiman banyak beribadat dalam masa berdiri. Jadi tidak heranlah apabila kemangkatan baginda atau kewafatan baginda dalam keadaan berdiri dan syaitan ataupun jin tidak menyedarinya. Dan apabila jatuh, maka barulah disedari bahawa Nabi Allah telah wafat. Itulah sebahagian kisah yang berkaitan dengan kisah Baitul Maqdis yang sekarang sedang menjadi pertikaian di antara 3 agama besar dunia. Inilah juga dikatakan bahawa sekiranya jin mengetahui perkara gaib, maka tidaklah mereka terus bekerja. Ini disebabkan oleh di antara kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam ialah di antara jin yang bekerja dengan Nabi Sulaiman dan mereka patuh kepada arahannya, dan sekiranya mereka tidak patuh kepada arahan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka akan dikenakan azab yang pedih. Sebagaimana yang disebut dalam ayat lain, wa min al-jinni ya'malu baina yadihi bi rabbih wa man ja'alahum min amrina nuzuikum min adzabis sa'ir. Dan di antara jin itu ada yang bekerja di depan baginda Nabi Sulaiman dengan izin Allah, dan barang siapa yang ingkar dalam urusan tersebut, maka dia pasti akan dikenakan azab yang pedih oleh Allah SWT. Itulah sebab jin sangat patuh kepada Nabi Sulaiman, dan itulah di antara kehebatan ataupun keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam berbanding dengan para anbiya lain. Inilah yang dikatakan kawasan yang sedang dipertikaikan.
yaitu kompleks Al-Haram Asy-Syarif, yaitu di kompleks Baitul Maqdis. Dan dikatakan Masjid Baitul Maqdis ini dilaksanakan, dibina oleh Nabi Sulaiman AS berdasar kepada wasiat ayandanya Nabi Daud AS. Nabi Daud AS telah dilantik oleh Allah SWT sebagai ketua kepada Bani Israel, dan dia adalah seorang Nabi yang sangat terkenal di kalangan Bani Israel, dan mereka menyebutnya sebagai King David. Dan dikatakan bahawa pembinaan itu berlaku selama 4 tahun. Kemudian kita lihat Nabi Sulaiman memagar di sekitar kawasan yang dimasukkan dengan Masjid Al-Aqsa ini, dan oleh sebab itu Masjid Al-Aqsa ini terletak di atas sebuah bukit, dan bukit itu dikenal sebagai Bukit Haram Asy-Syarif, yang terdapat Masjid Baitul Maqdis hari ini, dan juga terdapat Kubah As-Sukhrah. Dan itulah yang terjadi dalam kisah sebagaimana yang disebut oleh ahli tafsir, bahawa masjid terakhir yang sudah dibina oleh Nabi Sulaiman AS ialah Masjid Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang semati, dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah mengatakan bahawa Wan Abdullah bin Amr Nabi Rasulullah SAW qala lama para Sulaiman bin Daud mimpin Nabi Baitul Maqdis sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi Sulaiman telah selesai membina Baitul Maqdis, dan baginda mohon kepada Allah 3 perkara. Hukman yusabu hukmahu, dan supaya Allah memberikan hikmah, hukuman, yang hukuman diberikan bertepatan dengan kehendak ilahi. Itulah permintaan yang pertama daripada Nabi Sulaiman AS kepada Allah SWT. Dan yang keduanya al-mukal la lihadim min ba'dih, dan supaya Allah kurniakan satu kerajaan yang kerajaan ini tidak akan diberikan pada sesiapa lagi selepasnya. Wala yati hadzal masjid ahadun la yurid illa as-salah bihi illa kharaja min dhunubihi kayma walat ummuhu. Dan permintaan yang ketiga ialah sesiapa saja yang yang masuk menunaikan solat di Masjid Baitul Maqdis yang dibina tadi, maka dia mohon kepada Allah supaya orang itu tidak keluar dari masjid tersebut kecuali dia telah diampunkan seluruh dosanya, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Dia diampunkan seluruh dosanya. Maka Rasulullah SAW menyebut bahawa 2 daripada permintaan Nabi Sulaiman telah Allah kurniakan. Pertama ialah berhukum dengan hukum yang tepat sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Yang kedua ialah akan dikurniakan kerajaan yang tidak pernah diberikan pada siapa saja selepas Nabi Sulaiman AS. Tetapi kata Rasulullah yang ketiga, dia mengharapkan kurniaan itulah akan diberikan pada dirinya sendiri, kepada Rasulullah SAW, dan itulah yang disebut dalam hadis ini. Dan tuan-tuan, kita lihat seluruh bandar Jerusalem, termasuklah masjid dan juga bangunan-bangunan yang bersejarah atau bangunan-bangunan yang ada hubungan dengan para anbiya, telah dimusnahkan oleh Raja Babylon. Raja Babylon sebelum Masih mereka telah datang menghancurkan kota Jerusalem, termasuklah Masjid Baitul Maqdis dan juga bangunan-bangunan yang lain. Kemudian penduduknya, yakni orang Yahudi, Bani Israel, telah ditawan oleh raja tersebut. Raja tersebut namanya Bukhtanasar, dibawa ke Babylon dan dijadikan hamba abdi, sehinggalah dia telah diselamatkan oleh Zulkarnain. Zulkarnain yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi itu telah membawa kembali orang Yahudi yang ditawan oleh Raja Babylon dan kembali ke Jerusalem, dan mereka memulakan pembinaan kembali Baitul Maqdis. Kemudian selepas beberapa ketika, sekali lagi selepas kerajaan Rom berkuasa, mereka datang menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di seluruh Jerusalem, dan mereka membakar, meruntuhkan, termasuklah Masjid Baitul Maqdis. Itulah 2 kali bangunan yang dibina oleh baginda Nabi Sulaiman telah dimusnahkan oleh musuh Allah SWT. Dan selepas itu kita lihat orang Yahudi juga telah bertebaran lari. Mereka tidak lagi berada di Jerusalem, mereka telah dihalau keluar daripada Jerusalem, dan mereka bertaburan ke seluruh dunia. Dan mereka sudah lupa tentang bangunan-bangunan yang bersejarah yang berada di Jerusalem. Dan inilah kita lihat mereka menjangkakan bahawa selepas mereka kembali selepas tahun 1948 apabila Palestin telah diambil alih oleh Yahudi, maka mereka menjangkakan bahawa mereka akan membina kembali bangunan-bangunan yang telah musnah. Dalam konteks kita umat Islam,
bahawa umat Islam ketika umat Islam telah membebaskan Baitul Maqdis ketika zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, maka baginda Sayyidina Umar telah sampai ke Baitul Maqdis, dan disitulah didapati bahawa bangunan yang telah dimusnahkan masih bertaburan, dan tempat yang ditentukan Masjid Aqsa. Dan Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat dan kepada tempatan, di manakah letaknya Masjid Aqsa? Dan apabila diberitahu bahawa itulah tempat yang asalnya tempat Masjid Aqsa, maka Sayyidina Umar menandakan tempat tersebut, dan disitulah tempat Masjid Aqsa moden hari ini dibina. Dan ketika itu kita lihat tempat yang ditanda oleh Sayyidina Umar ini merupakan tempat yang telah dibuang kotoran ataupun sampah oleh pemerintah yang daripada orang Nasara ketika itu. Orang Kristian, tuan-tuan yang saya hormati, mereka memusuhi orang Yahudi. Dan mereka mengatakan bahawa kawasan Masjid Aqsa itu ialah kawasan Yahudi. Lalu mereka membuang sampah, dan kawasan itulah yang kemudiannya digunakan ataupun ditentukan oleh Sayyidina Umar untuk membina masjid yang disebut sebagai Masjid Aqsa. Sedangkan Masjid Aqsa itu tempatnya telah dibina sejak pada zaman berzaman oleh para anbiya, termasuklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum itu dikatakan dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan sebelum itu dikatakan juga telah dibina oleh Nabi Adam alaihi salam. Itulah sejarah Masjid Aqsa yang kemudiannya dibina kembali ketika zaman Umayyah. Kerajaan Umayyah telah membina Masjid Baitul Maqdis ini ataupun Masjid Aqsa ini sebagaimana yang ada sekarang. Itu telah dibina ketika zaman kerajaan Umayyah. Dan walaupun dibaiki ataupun diperbesarkan sedikit, maka dia kekal di atas tapak yang sama yang telah ditentukan oleh Sayyidina Umar ketika pembukaan Al-Quds ketika pemerintahan Sayyidina Umar. Dan inilah bentuk Masjid Aqsa yang dibina di atas kompleks Masjid Aqsa. Kemudian dibina juga oleh kerajaan Umayyah yang disebut sebagai Qubbah Sukhrah ataupun Dome of the Rocks, yang berada bertentangan dengan Masjid Aqsa yang bangunan yang ada sekarang. Itulah di antara kawasan yang meliputi 14,000 meter persegi yang dikatakan sebagai Masjid Aqsa. Seluruh kawasan ini ialah kompleks Masjid Aqsa. Tapi Masjid Aqsa yang ditentukan oleh Sayyidina Umar ialah Masjid Aqsa yang berada di hujung gambar ini, bertangan dengan Qubbah Sukhrah yang berada di hujung, tetapi keseluruhannya ini berada di atas bukit yang dipanggil Bukit Masjid Aqsa, dan orang Yahudi memanggilnya sebagai Bukit Temple of Solomon. Dan itulah perbezaan antara kita dengan mereka. Kemudian Masjid Aqsa ini telah diperbaiki lagi oleh ketika kerajaan Mamluk yang memerintah di Mesir dan Syria, dan masjid ini semakin lama semakin membesar dan semakin moden, dibina oleh pemerintah-pemerintah Islam yang datang selepas itu selama ratusan tahun, sehinggalah diambil alih oleh orang Yahudi. Tuan-tuan, kita lihat Masjid Aqsa berada di bawah kerajaan Osmaniyah, kerajaan Islam terakhir selama ratusan tahun, dan dikalahkan kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama oleh pasukan Ahzab moden yang dipimpin oleh British, Perancis, Amerika, dan seluruh gabungan Ahzab moden ini telah mengalahkan Osmaniyah, dan akhirnya kita lihat nasib Masjid Aqsa pun terikut dalam kancah politik, dan Osmaniyah telah dijatuhkan, maka seluruh tanah kawasan yang di bawah naungan Osmaniyah telah diambil balik oleh British, Perancis, dan sekutunya. Dan inilah kita lihat satu sejarah malang pada tahun 1917 dalam Perang Dunia Pertama. Kita lihat Palestin telah jatuh ke tangan Berikat, dan kita lihat pemimpin Islam di Jerusalem dan Datuk Bandarnya telah mengangkat bendera putih menunjukkan bahawa kami Islam telah kalah. Kami kalah kepada tentera Berikat, dan sekarang terserahlah pada tentera Berikat untuk lakukan apa kepada Palestin. Dan juga yang paling penting ialah Jerusalem dan Masjid Aqsa yang berada di situ. Dan kita lihat British melantik seorang Yahudi bernama Herbert Sumner. Dia adalah warga British yang telah ditugaskan untuk menjadi sebagai pegawai tertinggi British yang akan mengendalikan kawasan Masjid Aqsa, Jerusalem, dan juga Palestin seluruhnya, untuk persediaan untuk diserahkan kepada orang Yahudi. Ketika itu kita lihat England dikuasai oleh orang Yahudi. Pemuka-pemuka bangsawan mereka ataupun tokoh ekonomi mereka menguasai kerajaan British.
Dan oleh sebab itu peperangan yang dilancarkan oleh British kebanyakannya dibiayai oleh Yahudi. Maka penaklukan yang dilakukan oleh British maksudnya penaklukan yang dilakukan oleh Yahudi. Dalam konteks ini kita lihat pegawai ini telah dilantik untuk sebagai permulaan kepada pendudukan Yahudi di bumi Palestin dan khususnya di kawasan Jerusalem. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Churchill yang telah membunuh begitu ramai penduduk dunia. Dikatakan 21 juta umat dunia telah dibunuh oleh Churchill dan tenteranya. Telah mengeluarkan Kertas Putih yang mengatakan bahawa pentadbiran baru kepada Palestin seluruhnya sebagai tanah jajahan British yang bakal diserahkan kepada Yahudi. Dan inilah tuan-tuan nasib yang berlaku kepada tanah suci ataupun bumi suci Masjid Al-Aqsa yang kemudiannya terus dipengaruhi oleh politik yang dimainkan oleh British, Perancis dan juga Yahudi. Ketika kerajaan Islam Utsmaniyah telah kalah di Palestin, ketika itu taburan penduduk di Palestin seluruhnya sebahagian besar adalah majoriti 89% ialah umat Islam Palestin. Dan hanya 11% orang Yahudi yang hidup seaki-baki mereka hidup dalam keadaan tenteram di bawah kerajaan Utsmaniyah. Tetapi apabila kerajaan Utsmaniyah telah jatuh, maka perkara yang sebaliknya berlaku. Kita lihat apabila mereka sampai ke Jerusalem, mereka mendakwa bahawa Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh umat Islam itu ialah tapak yang mereka sebut sebagai Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman yang kita menjadi tajuk pada perbincangan kita ini. Mereka mendakwa bahawa haikal yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS, mereka mengatakan ini bukan Masjid Al-Aqsa tetapi bangunan lain. Bangunan yang sangat mega yang terletak di kawasan yang mereka sebut sebagai Mount Temple ataupun Bukit Temple atau Bukit Haikal ini. Dan mereka cuba memberikan bukti-bukti dan mereka mengatakan bahawa bangunan itulah yang telah dimusnahkan oleh Raja Bukhtanasar dan juga Raja Rom, dan mereka sekarang ingin mengembalikan bangunan tersebut sebagai identiti kepada masyarakat Yahudi. Dan mereka mengatakan bahawa bangunan ini memenuhi seluruh kawasan bukit ataupun kawasan Al-Haram Masjid Al-Aqsa itu ataupun Al-Haram Asy-Syarif yang terletaknya Kubah ataupun Kubah As-Safrah dan juga terletaknya Masjid Al-Aqsa ini ialah kawasan yang pernah menjadi tempat yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang disebut sebagai Solomon Temple Solomon Temple ataupun Temple of Solomon. Tuan-tuan, di sinilah kita lihat dakwaan mereka diasaskan kepada kitab suci mereka, dan ini mereka telah dimusnahkan oleh dua raja tadi. Yang pertamanya ialah Bukhtanasar dibina kembali, dimusnahkan oleh Raja Rom. Sekarang mereka sedang bersedia untuk membina kali ketiga. Dan umat Islam membina Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang telah musnah di tempat yang ditentukan oleh Sayyidina Umar. Dan sekarang dakwaan yang lain yang mengatakan bahawa Haikal Sulaiman pernah berada di situ, dan inilah yang mereka tuntut untuk membina Haikal Sulaiman kembali di atas tapak yang didirinya bangunan Masjid Al-Aqsa kita hari ini. Dan mereka sampai ke sini, mereka melukis raja kembali, dan mereka mengatakan raja ini telah dilukis sejak berturun-temurun, dan inilah dipanggilkan Temple Mount, dan mereka kita sebut sebagai Haram Asy-Syarif. Di situ tempat yang menjadi tempat suci umat Islam yang ketiga, kiblat umat Islam ketiga, telah diklaim bahawa itulah tempat Solomon Temple yang sekarang mereka sedang berjuang untuk menghapuskan bangunan-bangunan lain yang terdapat di atasnya. Inilah tuan-tuan, kita lihat sebagaimana yang disebut bahawa mereka mendakwa bahawa bangunan yang besar ini sangat besar, dibuat daripada logam yang sangat-sangat mahal, emas, dan mereka mengatakan 1,6 tan emas dibinakan sebagai komponen untuk membuat bangunan tersebut. Selain pada itu, 16 tan silver ataupun perak. Selain pada tembaga yang banyak, selain pada besi-besi yang banyak, bahkan kayu-kayu yang ditebang daripada Lebanon dibawa balik ke Palestin dan menjadi sebahagian komponen bangunan yang besar ini. Dan mereka mengatakan sebanyak 30,000 yang menebang pokok untuk membalik sebagai bahan bangunan di bangunan yang besar tadi. Selain pada itu, 180,000 pekerja yang sentiasa bekerja untuk membuat bangunan ini, dan akhirnya telah siap dan dimusnahkan oleh Raja Bukhtanasar dan Raja Rom, dan sekarang mereka ingin
kembali untuk membina kali ketiga dan masanya ialah sekarang. Tuan-tuan, kita lihat. Selepas jatuhnya, apabila dimusnahkan oleh Raja Rom, kawasan bangunan ataupun kota Jerusalem, maka Raja Rom yang bernama Konstantin telah datang dan membina gereja di tempat yang sama. Oleh sebab itu, gereja yang dinamakan Gereja Resurrection ini telah wujud sampai hari ini. Dibina pada tahun 313. Selepas orang Yahudi telah dikalahkan oleh Raja Rom, Raja Titus, maka Raja Konstantin datang dan membina gereja di situ. Dan itu sebab mereka mencari kawasan-kawasan yang pernah didirikan, tempat-tempat yang didirikan oleh orang Yahudi, dan mereka membuang sampah. Sebagai penghinaan kepada orang Yahudi. Ini dilakukan oleh Raja Konstantin. Dan orang Yahudi ketika itu telah lari ke seluruh pelosok dunia, termasuklah ke Semenanjung Arab, termasuklah ke Mesir, termasuklah ke Eropah, Rusia dan sebagainya. Mereka tidak ada negara lagi selepas mereka telah dikalahkan oleh Raja Rom, dan mereka telah lari ke seluruh dunia, dan sekarang mereka telah kembali semula ke Palestin, dan mereka mendakwa itulah yang bakal mereka akan dirikan di tempat yang sama. Akhirnya, negara Israel telah ditubuhkan. Negara yang menang dalam Perang Dunia Pertama, termasuk British, Perancis, Amerika, dan Rusia. Mereka berpakat memberikan ruang Palestin kepada bumi Yahudi atau Bani Israel, dan inilah yang kita sebut dalam kuliah yang banyak kali, dan State of Israel is born. Maka apakah yang mereka lakukan? Dan mereka membawa kembali raja yang mereka jangkakan itulah bentuknya Haikal Sulaiman, ataupun mereka sebut Temple of Solomon, yang sebahagiannya dibuat daripada emas, daripada perak, dibuat dengan tembaga dan besi. Mereka cuba mencari bukti bahawa di sinilah tempatnya. Dan beberapa bulan lepas mereka temui tempat untuk proses besi, dicairkan besi, walaupun ini tidak ada kena-mengena ataupun ada kena-mengena dengan zaman Nabi Sulaiman, tetapi mereka cuba mengatakan itu antara bukti bahawa besi yang diproses. Relau besi yang ditemui ini ialah sebahagian daripada pekerjaan ataupun bukti bahawa besi itulah digunakan untuk sebahagian pembinaan daripada Haikal Sulaiman. Tuan-tuan, mereka lukis dengan detail dan mereka mengatakan inilah bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Tetapi ada satu tuduhan yang sangat berat untuk kita umat Islam terima tuduhan mereka. Mereka mengatakan ini Nabi Sulaiman bina untuk menyembah berhala. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman telah menyelewengi agama Allah Subhanahu. Dan sekali lagi mereka berbohong. Dan mereka mengatakan Nabi Sulaiman berkahwin dengan 1000 wanita. Benar? Dan mengikut mereka lagi 7,700 ialah wanita yang dikahwinkan sebagai isteri dan 300 sebagai gundi. Di dalam syariah Bani Israel, maka perkahwinan tidak ada had, dan itulah yang dilakukan oleh raja yang besar mengikut catatan mereka. Dalam konteks ini kita lihat mengikut Yahudi, Bani Israel. Di sinilah perbezaan kita dengan mereka. Mereka telah menuduh Nabi Sulaiman telah kafir. Subhanallah. Nabi yang dipuji dalam Al-Quran. Banyak cerita kisah Nabi Sulaiman. Nabi yang agung bangsa daripada Bani Israel. Telah dituduh oleh Yahudi sendiri bahawa Nabi yang diutuskan mereka itu Nabi yang telah menyembah berhala. Dan oleh sebab itu bangunan ini dihubungkan dengan penyembahan berhala tersebut. 2 kali tuduhan yang barangkali menyebabkan mereka cuba membawa hujah ini sampai hari ini. Pertama, bangunan inilah bangunan yang dibina oleh Solomon, Nabi Sulaiman AS katanya. Dan digunakan untuk menyembah berhala. Perkara ini sangat dahsyat untuk dipertimbangkan. Apabila dikatakan bahawa bangunan tersebut ialah digunakan kerana desakan daripada isteri-isteri Nabi Sulaiman supaya menyembah tuhan-tuhan yang disembah oleh isteri-isterinya. Dan dikatakan bahawa Nabi Sulaiman, subhanallah, walhamdulillah, telah patuh dan telah melakukan penyembahan tersebut. Dan itulah sebabnya mereka telah menghubungkan bangunan Solomon Temple dengan penyembahan berhala tersebut. Dan ini ditolak oleh seluruh umat Islam. Tuan-tuan yang semati. Dan di atas dakwaan yang bercanggah satu sama lain.
Nabi Sulaiman diutuskan untuk membenarkan, untuk membetulkan akidah sebagaimana dibawa oleh baginda ataupun ayahandanya Nabi Daud AS dan seluruh para anbiya yang diutuskan kepada Bani Israel sejak daripada Nabi Musa AS, Nabi Yakub dan sebelum lagi Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan oleh sebab itu kita lihat mereka telah mengada-ngadakan di dalam kitab mereka bahawa Nabi Sulaiman menyembah dan dialah tidak menyembah Allah SWT, dan Allah telah mengatakan bahawa dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitana kafaru yu'allimuna an-nasa sihr ila akhirih. Dan mereka mengerti apa yang dibaca oleh syaitan. Mereka yang ikut syaitan ialah Bani Israel. Wattaba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman, ketika pemerintahan Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitana kafaru, dan yang kafir ialah syaitan yang yu'allimuna an-nasa sihr, dan mengajar manusia tentang sihir, dan sebahagian orang Yahudi mengamalkan sihir yang dibawa oleh syaitan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah diterbalikkan. Mereka yang mengikuti syaitan termasuklah kepada Harut dan Marut, mereka balikkan kepada Nabi Sulaiman AS, dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka menuduh bahawa bangunan ini dibina untuk tujuan tersebut. Dan umat Islam boleh tolak dua-duanya serentak, sebab Nabi Sulaiman ialah Nabi Allah yang membawa mesej yang sama dengan seluruh para anbiya, dan apabila dikaitkan dengan berhala maka kita boleh tolak dengan mudah. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah yang mereka lakukan sampai sekarang. Sihir di kalangan orang Yahudi dilakukan oleh pemuka-pemuka Yahudi. Mereka menyembah syaitan sebagaimana yang Allah sebut. Dan sekarang kita lihat mereka perkenalkan dengan sihir-sihir yang dilakukan zaman ini. Dalam filem Harry Potter sengaja dilakukan oleh Yahudi untuk mengembangkan kembali sihir-sihir yang mereka warisi sejak daripada zaman Harut Marut, dan mereka kembangkan dalam zaman ini supaya ini sebahagian daripada ajaran mereka. Jadi siapakah sebenarnya yang disebut sebagai kafir tadi? Yang kafir ialah yang menentang Nabi Sulaiman AS, dan mereka lah yang menyembah syaitan. Dan dalam konteks ini tuan-tuan, apabila mereka telah masuk ke dalam Palestin pada tahun 1967, satu peristiwa yang sangat besar. Sejak daripada 1948, mereka ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin merobohkan Kubah ataupun Kubah Sorah ataupun Dome of the Rocks. Dan mereka tangguhkan dan mereka lakukan perlahan ketika perang Israel-Arab 1967. Seluruh negara Arab dikalahkan oleh Israel. Israel yang kecil ini mengalahkan seluruh negara Arab, gabungan negara Arab, dan mereka telah menguasai Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang masanya untuk meletup Masjid Al-Aqsa dengan dakwaan bahawa di situ adalah tempat yang dibina sebagai Temple of Solomon, dan yang masuk di situ adalah general-general yang termuka Yahudi, antaranya General Goren, General Uzi, dan Moshe Dayan. Moshe Dayan tidak menjadi general ketika itu, tetapi dia pemimpin tentera. Mereka sudah masuk ke Masjid Al-Aqsa dan mereka naik ke atas Dome of the Rocks dan mereka telah letakkan bendera. Sekarang masanya kita letupkan Masjid Al-Aqsa, kita letupkan Dome of the Rocks, sebab mereka mengatakan, sekali mereka mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa bangunan Solomon Temple, sekali mereka mengatakan di bawah Dome of the Rocks. Mereka tidak tetap, mereka hanyalah meraba-raba. Dalam konteks ini, bahkan apakah wujud asalnya itu pun dipersoalkan. Dan oleh sebab itu, maka mereka telah berpakat untuk meletup Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rocks. Takdir ilahi, mereka tidak bersepakat. Moshe Dayan mengatakan, jangan, kita boleh letup bila-bila. Sekarang hari ini, kita jangan letup lagi. Dan di atas Dome of the Rocks ini, bendera Yahudi yang kita pacak, kita jatuhkan kembali. Ini kata-kata Moshe Dayan yang sangat jahat terhadap Islam. Tetapi kenapa hari itu dia jadi baik? Wallahualam. Itulah ketentuan Allah. Dan dua general ini terpaksa mendengar Moshe Dayan. Mereka tidak jadi musnahkan Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak jadi musnahkan Dome of the Rocks. Sebab kata-kata yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka bercanggah pandangan. Moshe Dayan ada pandangan lain, dan barangkali dia mengharapkan sesuatu di negara Arab supaya tidak terus dilakukan pemusnahan total ke atas kedua masjid tadi, ke atas sebuah bangunan tersebut. Mereka sudah bersedia, mereka bertelingkah, kenapakah kita tidak lakukan sekarang?
Kalau tidak sekarang, bilakah kita akan lakukan untuk menghancurkan kedua bangunan ini, Masjid Al-Aqsa dan juga Dome the Rocks? Dan takdir ilahi masih kekal sampai ini. Dan sekarang, apabila negara Israel berperang dengan Yahudi, dan Yahudi yang menang, Yahudi melakukan berbagai-bagai kezaliman ke atas umat Islam Palestin, maka dibawa ke bangsa bersatu. Dan inilah tuan-tuan pemenangan di bangsa bersatu. Mereka condemn Palestin, mereka condemn Yahudi, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk Palestin. Inilah yang dilakukan oleh bangsa bersatu. Mereka bersimpati, mereka mengeluarkan resolusi bahawa kita bersimpati, tetapi Yahudi terus bermarajalela. Dan apakah yang dilakukan untuk umat Palestin? Kita lihat mereka hanya bersimpati dan Yahudi terus melakukan kezaliman demi kezaliman. Pada tahun 1973, Perdana Menteri mereka ketika itu ialah Golda Meir, seorang wanita, telah membakar sekali lagi. Apabila Mossi Dayan tidak berjaya telah menghalang pembakaran pada tahun 1967, maka mereka lakukan sekali lagi pada tahun 1973 dan mereka lakukan berkali-kali lagi. Tujuannya untuk musnahkan bangunan ini dengan tujuan untuk dijadikan tempat ini tempat yang mereka dakwa sebagai Solomon Temple. Kenapakah Solomon Temple ini menjadi sangat penting kepada orang Yahudi? Kita lihat insyaAllah kemudian. Dan tuan-tuan, dibakarnya Masjid Al-Aqsa sebab mereka ingin letupkan pada tahun 67, tapi mereka tangguhkan dan sekarang dilakukan oleh Golda Meir, Perdana Menteri Israel, perempuan yang sangat ganas. Dan dia mengatakan, indama akhrana al-Quds lam anim talatal lain wa taqatu an arab sati nazihin min kulli hadabin wa sabit nahwa Israel. Apa dia kata? Apabila kita bakar Masjid Al-Aqsa, sebenarnya kita nak tes kekuatan umat Islam. Malam itu saya juga gentar sedikit sebab saya jangkakan esoknya umat Islam akan bersatu, akan menghancurkan Israel. Tetapi sebenarnya indama bazal as-sabah alimtu wa yakuntu annana ama ummatin naimatin. Dan apabila saya sedar pagi esok, tidak ada apa-apa yang berlaku. Setenang-tenangnya, tidak ada apa-apa tentera Islam yang datang menghancurkan Israel, maka tahulah saya, yakinlah saya, bahawa umat Islam sedang tidur sekarang. Kita boleh lakukan apa saja, mereka tidur. Umat Islam ialah makhluk yang sedang tidur. Dan kita boleh lakukan apa sekarang? Sekarang saya sudah tes, saya membakar Masjid Al-Aqsa yang mereka sayangi. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan mereka saling bercakaran, bersalah pendapat dalam konteks untuk menghadapi Israel. Dan akhirnya negara Arab sebahagiannya berdamai dengan Israel. Sebagaimana disebut oleh Golda Meir, maka mereka menjangkakan bahawa umat Arab boleh dijinakkan dengan sejenak-jenaknya. Dan tuan-tuan yang saya hormati, mereka telah menubuhkan berbagai-bagai pertubuhan Yahudi, maksud saya, berbagai-bagai persatuan untuk mencari jalan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan juga Dome the Rocks. Mereka menubuhkan persatuan-persatuan, pembina-pembina, engineer-engineer yang di kalangan pakar-pakar Yahudi untuk mencari jalan untuk merosakkan bangunan yang berada di atas tapak yang mereka dakwa sebagai Mount ataupun Temple Mount ini. Dan oleh sebab itu pekerjaan ini dilakukan secara berterusan. Di antara pertubuhan yang sangat terkenal ialah Temple Trustee yang masih berjuang untuk merosakkan atau musnahkan bangunan-bangunan bersejarah umat Islam di atas tapak tersebut. Kita lihat bagaimanakah kedudukan tanah haram ini. Dan kita lihat inilah terbaginya Jerusalem kepada beberapa kawasan. Ketika umat Islam Utsmaniyah, ada kawasan umat Islam, ada kawasan Yahudi, ada kawasan Kristian. Mereka hidup dengan aman tenteram di bawah Utsmaniyah, tetapi sekarang Utsmaniyah telah jatuh. Dan Palestin telah jatuh ke tangan Yahudi dan juga tentera Ahzab moden. Dan sekarang mereka merancang apa yang kita sebutkan tadi. Mereka mendakwa bahawa pagar yang berada di sebelah western, sebelah timur ini ialah kawasan yang sebahagian daripada kawasan yang asal. Dan kawasan western ini, kawasan barat ini maksud saya, bukan timur. Kawasan barat tadi, mereka mengatakan itulah sebahagian daripada binaan Solomon Temple.
Dan mereka mendakwa itulah kawasan yang telah ditentukan sebagai sempadan kepada Solomon Temple, dan Solomon Temple ini pasti ada di bawah bangunan bukit tersebut. Dan mereka sekarang menjadikan sebagai pegangan mereka bahawa dinding yang menjadi pagar kepada tanah suci ini, mereka mengatakan itulah sebagai dinding kepada Solomon Temple. Dan tuan-tuan, mereka juga mengatakan bahawa itulah sebahagian daripada bangunan yang harus dipertahankan. Bermula dengan dinding ini, maka seluruh kawasan tersebut ialah kawasan Solomon Temple. Sekarang mereka nak justifikan bahawa Solomon Temple benar-benar berada di situ. Dan sekarang mereka menjadikan dinding tersebut sebagai tempat ibadat mereka. Yang mereka sebut sebagai Wailing Wall, tempat mereka menangis, meratap sebab mereka melakukan kesalahan-kesalahan kepada para anbiya mereka, dan mereka pergi bertaubat di situ, dan mereka jadikan sebagai dinding ini, dinding yang jadi sempadan kepada Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis ini sebagai tempat mereka beribadat. Dan perkara ini tidak pernah berlaku dalam sejarah mereka. Dikatakan dalam sejarah, mereka mulakan menjadikan tempat ini sebagai tempat ibadat mereka hanya pada kurun 20. Barulah didapati bahawa dinding ini digunakan oleh Yahudi sebagai tempat meratap mereka. Bermula pada tahun 1901. Dan lebih jelas pada tahun 1939. Itu dilaporkan oleh seorang pengkaji, Dr. Maksud. Dr. Maksud ialah seorang profesor di Masjid Al-Azhar yang mengkaji tentang sejarah Baitul Maqdis. Dan dikatakan bahawa dinding ini didakwa sebagai dinding yang menjadi ibadat orang Yahudi hanyalah dalam kurun yang ke-20. Bukan sebelumnya. Dan oleh sebab itu mereka menentukan itulah sebagai simbol bahawa disitulah tempat bangunan Solomon Temple bakal didirikan. Dan sekarang mereka harus mencari bukti yang lebih jelas kepada dunia. Inilah yang mereka sebut sebagai sebahagian daripada dinding Solomon Temple, dan mereka menganggap bahawa tempat suci mereka. Di sana tempat mereka berdoa, mereka meratap, mereka bertaubat kononnya, dan mereka yang tidak sampai ke sini, mereka ambil surat, tulis surat, dan mereka letakkan dalam celah-celah batu di sini bahawa inilah doa mereka, dan mereka mengatakan di situlah doa yang paling mustajab. Mereka meletakkan surat-surat mereka yang dibawa ke dunia bahawa inilah doa mereka supaya dikembalikan bumi Israel, bumi Palestin ini kepada sebagai tempat bakal mereka dirikan sebagai temple mereka, dan mereka letakkan kertas-kertas di situ sebagai doa-doa mereka supaya Tuhan makbulkan permintaan mereka. Kita lihat tidak kecuali walaupun orang Kristian, mereka terpengaruh dengan Yahudi, termasuklah Presiden Donald Trump juga terus beribadat di dinding yang sama. Dia juga berdiri di situ dan beribadat mengikut cara Yahudi. Termasuklah juga orang Kristian lain, seperti Prince William juga pernah datang ke situ dan beribadat pada tahun 2018. Tuan-tuan, Al-Kufaral min Tawahidah. Yahudi dan Nasara, mereka tidak berkawan satu sama lain. Mereka saling condemn, saling laknat melaknati antara satu sama lain. Tetapi bila mereka berdepan dengan umat Islam dalam konteks Palestin, mereka ingin menghancurkan umat Islam di Palestin, khususnya di Jerusalem, maka mereka boleh bersatu. Yahudi dan Nasara boleh bersatu apabila mereka berdepan dengan umat Islam. Dan tuan-tuan, hari ini dinding diciptakan oleh Mark Zuckerberg dalam bentuk wall ataupun Facebook wall. Ini melambangkan wall yang mereka sebut Wailing Wall. Mereka ingin supaya seluruh manusia di dunia, mereka mengiktiraf Wailing Wall yang menjadi pagar Western Wall yang dibina menjadi sempadan kepada tanah suci ini sebagai satu tempat untuk mengadu. Lalu diciptanya Facebook dan diletakkan wall Facebook ini supaya kita mengadu di situ. Mengadu, dan kita terus mengadu setiap hari. Apabila ada masalah, kita mengadu ke wall yang dibina oleh Mark Zuckerberg ini, dan inilah yang disebut sebagai the Facebook Wall, mengambil sempena daripada Wailing Wall yang dibina sebagai simbol perjuangan orang Yahudi. Dan kita masing-masing menulis di Facebook Wall. Ini pelancaran Facebook Wall mereka. Mereka benar-benar menjadikan simbol daripada dinding Wailing Wall ini sebagai untuk dijelmakan ke dalam Facebook Wall, supaya masing-masing kita menulis hasrat kita di situ. Apabila kita ada sesuatu, kita dedahkan, kita berikan kepada dinding Facebook Wall ini, sebagaimana orang Yahudi memberikan maksud mereka kepada wall yang sama. Tuan-tuan yang hormati,
Inilah yang mereka sebut. Dan Facebook hari ini sangat-sangat berpengaruh. Kita lihat gambar ini menggambarkan umat Islam lebih tertarik dengan Facebook berbanding dengan Al-Quran sendiri. Mereka lebih seronok, lebih suka untuk menuju ke wall Facebook daripada kepada Al-Quran sendiri. Ini gambaran untuk menyatakan bahawa umat Islam sekarang, walaupun mereka tidak pergi untuk beribadat, wazubillah, untuk pergi ke tempat Wailing Wall, tetapi mereka turut terlibat dengan Facebook Wall. Dan tuan-tuan, saya ingin mengutarakan satu kajian yang dilakukan oleh Universiti Irbil di Jordan. Mereka melakukan satu kajian dan antara profesor-profesor ini sedang berkumpul untuk membincangkan tentang Solomon Temple. Mereka adalah pakar-pakar yang mendalami sejarah Palestin. Dan mereka ingin mengetahui sejarah yang sebenarnya, apakah yang sebenarnya berlaku kepada Solomon Temple. Apakah dia adalah satu mitos ataupun dia satu kenyataan. Dan kesimpulan mereka, mitos semata-mata. Dan di antara profesor yang terlibat ialah profesor yang bernama Profesor Hamzah Mahasneh daripada Universiti Mu'tah, yang telah berbincang menjadi ketua perbincangan di satu seminar beberapa tahun lepas yang diadakan di Universiti Irbil, dan saya petik beberapa pandangannya. Dia mengkaji dalam berbagai-bagai sumber dan dia mengatakan bahawa Al-Quran tidak pernah menyebut sedikit pun tentang Solomon Temple. Dan Solomon Temple ini dihubungkan dengan dakwaan Yahudi bahawa digunakan untuk menyembah berhala. Pasti tidak berlaku, kata profesor ini. Oleh sebab itu, untuk menentukan bahawa dia benar-benar wujud, maka Yahudi harus membawa bukti bahawa ada kesan-kesan arkeologi yang ditinggalkan oleh bangunan ini. Tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah temui sebarang bukti yang menunjukkan bahawa Solomon Temple yang dibuat daripada besi, daripada tembaga, daripada emas dan perak ini tidak pernah ditemui di tempat yang dimaksudkan, sama ada di bawah Masjid Al-Aqsa ataupun di bawah Dome of the Rock. Dan itulah yang disebut oleh profesor ini. Dan dia mengatakan juga bahawa banyak-banyak bangunan yang disebut ataupun sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman yang disebut oleh Al-Quran, tapi tidak pernah menyebut tentang Temple Solomon. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa yang dikaitkan dengan kewafaatan Nabi Sulaiman. Terdapat juga kisah yang mengaitkan Nabi Sulaiman dengan Hudhud, dengan Puteri Balqis, dengan bagaimanakah istana yang dilawati oleh Balqis umpamanya, tetapi tidak menceritakan tentang perkara sekiranya besar sebagaimana digambarkan oleh Yahudi, bahawa bangunan inilah bangunan yang terbesar yang pernah dibina oleh manusia. Maka pasti ada Al-Quran. Tetapi dakwaan mereka sendiri mengatakan bahawa ini tempat untuk menyembah berhala, pasti tidak benar dalam konteks kita Islam, tuan-tuan. Dan inilah juga mengatakan bahawa sekiranya bangunan itu dibina oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman membina itu di atas tapak yang dibina oleh Nabi Ibrahim, yang dibina di atas tapak yang dilakukan oleh Nabi Daud, ayahandanya sendiri, tempat ibadat pada Allah SWT. Tidak mungkin Nabi Sulaiman akan merobohkan untuk membina bangunan lain. Sekiranya di tempat yang dimaksudkan dengan bumi suci, kawasan Masjid Al-Aqsa tadi, di situ pernah dibina Masjid Al-Aqsa oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Daud, ayahanda kepada Nabi Sulaiman sendiri. Tidak mungkin Nabi Sulaiman akan meroboh bangunan tersebut dan membina satu bangunan lain. Sebab bangunan yang diwarisi daripada ayahanda mereka tidak mungkin diroboh oleh Nabi Sulaiman. Itu hujah yang dilakukan oleh profesor ini. Dan oleh sebab itu, maka perkara yang didakwa oleh mereka bahawa dari segi perkara yang asas ialah bangunan ini apakah wujud ataupun memang tidak wujud. Kalau wujud, apakah di sini? Sebab bukti tidak pernah dapat dibuktikan bahawa terdapat tanda-tanda bahawa tempel ini berada di kawasan yang sama, tuan-tuan. Selain pada itu, orang Yahudi sendiri mengatakan Solomon Temple ini bukan berada di kawasan Masjid Al-Aqsa, bukan, tetapi berada di Nablus. Dan mengikut mereka, selepas Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, Solomon government ataupun kerajaan dia telah terbagi pada dua. Satu yang pusat di Nablus, satu lagi pusat di Jerusalem. Yang dibina tentang Solomon Temple ini bukan di Jerusalem, tetapi dibina di Nablus. Itu pandangan orang Yahudi. Jadi mereka tidak pasti di manakah letaknya bangunan yang mereka dakwa sebagai Solomon Temple. Oleh sebab itu, maka
hujah yang mereka tumpukan kepada Masjid Al-Aqsa bukan tujuan untuk mencari kebenaran, tetapi sebenarnya untuk menghancurkan tanda-tanda kebesaran Islam di kawasan yang sama. Maksud mereka bukan untuk mencari Solomon Temple, tetapi purposely mereka mengatakan di situ, walaupun ulama mereka yang lain mengatakan bukan di situ. Sebahagian yang mengatakan di Nablus, sebab Nablus ialah pusat pemerintahan selepas Nabi Sulaiman. Tuan-tuan yang sebati, inilah kawasan yang terbagi dua selepas kewafaatan Nabi Sulaiman. Maka kawasan atas inilah kawasan yang diperintah oleh sebahagian daripada keturunan Nabi Sulaiman, dan satu lagi di kawasan bawah-bawah yang dipanggil kawasan Judah, di atas kawasan Israel. Dan inilah menyebabkan bahawa tidak satu tempat dan tidak satu tempat bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Tapi sekarang mereka tidak kisah tempat lain, tapi mereka tumpukan kepada temple ataupun Mount Temple yang mereka ingin. Tujuannya sebaliknya, tujuan untuk menghancurkan tanda-tanda Islam di situ, tuan-tuan. Inilah kita lihat Allah menceritakan dengan detail tentang kisah yang berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada peristiwa yang kecil daripada, kalaulah benar bangunan ini wujud, maka Allah tidak akan tinggalkan dalam kisah yang dibawakan dalam konteks. Sebab kisah-kisah yang lebih kecil pun Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Dan kita lihat bagaimanakah kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis, umpamanya dalam surah 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qila hadhu lis-sarh, dan masuklah wanita itu ataupun Balqis itu ke dalam dewan istana Nabi Sulaiman. Walamma ra'atu hasibatul jannata wa khashabat an saqiha. Dan apabila Balqis melihat bahawa di situ ada ombak yang sedang air seperti ombak, maka dia mengangkatkan kakinya, kain kakinya. Qala innahu sadumarudun. Qala innahu sadumarudun min qawarid, dan dikatakan padanya bahawa Nabi Sulaiman mengatakan padanya bahawa yang nampaknya seperti air itu sebenarnya dia adalah sarhun mamarudun min qawarid, iaitu dewan yang disiaskan dengan kaca. Di bawahnya ada air. Qalat rabbi ini salam tansi wa salamtu masallallahu alaihi rabbil alamin. Kisah ini menceritakan bahawa Balqis menerima Islam dan sama-sama tunduk kepada Allah bersama Nabi Sulaiman, menunjukkan bahawa kisah-kisah ini diceritakan, dan kalaulah benar bahawa perkara itu wujud, pasti barangkali kita dapati ada dalam Al-Quran, tetapi perkara itu dihubungkan dengan berhala, pasti tidak ada. Sebab mereka mendakwa Nabi Sulaiman menyembah berhala dan jauhi Allah, dan walzubillah, perkara itu tidak benar sama sekali, dan di atas dakwaan palsu itulah mereka mengaitkan dengan bangunan tersebut. Sekarang kita lihat pengkaji-pengkaji, sama ada daripada orang Kristian ataupun orang Yahudi sendiri, mereka berpakat mengatakan bahawa tidak ada bukti sama sekali bahawa Solomon Temple pernah berada di kawasan Masjid Al-Aqsa. Tidak pernah ada. Bukti yang tidak ada, sama ada dari segi penulisan ataupun dari segi arkeologi, tidak pernah wujud. Bahkan ensiklopedia Baitul Maqdis mengatakan bahawa bangunan itu adalah sebagai mitos. Ini ensiklopedia yang dihasilkan oleh Yahudi. Mereka mengatakan bahawa tidak ada bangunan Solomon Temple di kawasan Masjid Al-Aqsa. Tempatnya tidak ada. Tetapi sengaja untuk tujuan yang lain mereka mengatakan di situ. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bahawa mereka mengatakan bahawa tempat itu ialah di Samaria. Di Nablus ada bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman, tetapi bukan di Yerusalem. Dan inilah yang menjadi pertikaian pada mereka. Mereka tidak pasti di manakah kalaulah benar bangunan itu ada. Dan pasti bangunan itu bukan untuk tujuan berhala, tetapi tujuan ialah tujuan yang lain. Dan kita lihat, ini ialah bekas reta Imam Al-Azhar. Dan dia dengan jelas mengatakan berdasar kepada sirah umat Islam bahawa Temple of Solomon ataupun Solomon Temple ini ialah satu mitos. Dan dia memberikan hujah-hujahnya, dan saya tidak membawa semua hujah-hujah di sini, dan dia dengan yakin mengatakan bahawa perkara yang dikaitkan dengan hak Solomon ialah satu pembohongan, satu mitos yang tidak bersetuju, tidak pernah dapat dibuktikan dalam konteks sejarah yang lepas ataupun dari segi arkeologi yang ada sekarang. Dan kata profesor ini, dia mengatakan bahawa ketika kemasukan sebelum mereka Yahudi masuk menjadi penjajah kepada Palestin, dan Theodor Herzl, pemimpin mereka, pernah mengatakan bahawa sekiranya kami berjaya, Yahudi berjaya untuk membentuk negara Israel di bumi Palestin, saya akan pastikan akan musnahkan seluruh bangunan selain pada bangunan Yahudi di kawasan yang mereka sebut sebagai
kawasan Jerusalem ini, saya akan musnahkan seluruh bangunan selain pada Yahudi. Dan itu sebenarnya jawapan kepada kewujudan Solomon Temple untuk menjustifikan untuk musnahkan bangunan-bangunan Islam, tetapi mereka harus berlapik kepada hujah, dan mereka sekarang memberikan cuba mencari hujah yang tidak tepat, yang tidak benar. Hari ini tuan-tuan, di atas hujah sama, umat Islam di Palestin, umat Islam di Masjidil Aqsa, ini nasibnya. Mereka bersolat di hujung senapang tentera Yahudi yang masuk dengan kasut ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka hanya untuk mencari sebab untuk musnahkannya. Mereka ingin supaya umat Islam melawan mereka dan untuk justifikan untuk mereka musnahkan umat Islam di situ. Dan mereka ingin justifikan bahawa umat Islam ganas dan mereka akan melakukan dalam konteks untuk menghancurkan bangunan-bangunan, khususnya Masjid Aqsa yang menjadi sebagai masjid yang ketiga dalam Islam, masjid yang paling mulia selain pada Masjid Nabawi dan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tuan-tuan, inilah yang mereka lakukan. Kononnya mereka ingin melakukan kajian arkeologi di bawah, di sebalik ataupun di bawah kawasan tersebut, di bawah kawasan Masjid Aqsa, termasuklah Dome the Rock. Dan sekarang mereka sedang menggali. Tujuannya supaya runtuh ke bawah dan mereka justify untuk membina bangunan yang mereka masukkan tadi. Sekarang kita lihat tuan-tuan, penggalian mereka telah sampai ke kawasan di bawah dan sudah merata. Mereka sudah ada bukan saja terowong-terowong yang mereka bina, tetapi mereka telah membina sinagog di bawah kawasan Masjid Aqsa. Inilah yang sedang berlaku. Dan mereka telah nekat dengan apa cara sekalipun, bangunan-bangunan yang bersejarah di atas kawasan ini akan dimusnahkan cepat ataupun lewat. Tetapi itulah matlamat yang mereka lakukan. Mereka harus musnahkan secara perlahan. Apabila mereka menggali di bawah Masjid Aqsa, ini gambaran di kawasan Masjid Aqsa, maka retakan berlaku di mana-mana saja. Retakan di Masjid Aqsa berlaku di mana-mana saja dan menunggu masa untuk runtuh. Dan itulah yang mereka maksudkan apabila masjid ini runtuh dan ada ruang untuk mereka membina yang mereka dakwa sebagai Solomon Temple tadi. Dan inilah di antara gambar-gambar yang menunjukkan bahawa di basement kepada Masjid Aqsa ini telah retak di mana-mana saja. Kita lihat retakan telah berlaku seluruh kawasan di kawasan basement di kawasan bawah di Masjid Aqsa. Ini diketahui oleh seluruh penduduk dunia. Dan kita lihat di sini, mereka telah menggali begitu jauh ke dalam bawah, 12 meter ke bawah dan ke bawah lagi. Dan mengikut kajian dilakukan oleh saintis mereka sendiri. Umpamanya Israel Prinsky ini mengatakan tidak ada sedikit pun bukti arkeologi di bawah Masjid Aqsa yang mereka gali selama berpuluh tahun. Sejak pada tahun 67 yang mereka gali sampai hari ini, mereka tidak temui satu pun bukti yang menunjukkan itulah tempat Solomon Temple. Ini disebut oleh mereka sendiri. Tetapi mereka mengatakan, ya, di situ tempat Solomon Temple, tujuanlah untuk menghancurkan bangunan di atasnya. Inilah di antara tempat-tempat yang mereka lakukan penggalian di bawahnya. Mereka lakukan terowong, mereka lakukan tunnel di bawah. Dan kita lihat, arkeologi Amerika mengatakan bahawa tidak pernah ada bukti sama sekali, satu pun tidak pernah ditemui dalam puluhan tahun yang mereka menggali di bawah. Dan dia telah pasti bahawa ini adalah satu mitos daripada orang Yahudi. Tuan-tuan, lihatlah bagaimanakah mereka telah menggali di bawahnya sehingga mereka mengharapkan supaya bangunan struktur di atas akan runtuh ke bawah. Dan inilah apabila mereka gali, mereka temui satu sejarah yang lebih awal daripada Nabi Sulaiman. Bangunan-bangunan yang berada di bawah itu yang kembali kepada orang Kanaan. Dan mereka tidak temui bukti yang menunjukkan bahawa bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang mereka sebut itu sebagai Solomon Temple itu ada dalam kajian arkeologi. Yang mereka temui ialah sejarah arkeologi peninggalan orang Kanaan. Kanaan ialah penduduk asal orang Palestin. Dan bilakah tibanya orang Yahudi di Palestin? Dan kita lihat ayah sepupunya, orang Arab dan orang Yahudi ialah Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ telah ada orang Kanaan. Nabi Ibrahim ke Mesir, kemudian balik semula ke Palestin, menurunkan zuriatnya di Palestin, termasuklah Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan ketika itu orang Kanaan sudah berada di situ. Inilah untuk mereka klaim bahawa mereka adalah sebagai membuka ataupun orang asal Palestin tidak tepat sama sekali, sebab bangsa Kanaan yang ditemui dalam kajian arkeologi ini, mereka mempunyai sebab bahawa mereka lah penduduk asal sebagaimana yang
Kemudiannya apabila mereka telah memeluk Islam, mereka menjadi bangsa Palestin yang kita maksudkan hari ini. Kebanyakan mereka lah Muslim. Tuan-tuan, walau apa sekalipun, tujuan mereka adalah untuk menjadikan bahawa Palestin sebagai Israel. Sekarang nama Palestin telah hilang. Google Map dengan resminya telah menukar Palestin menjadi Israel. Israel tidak ada lagi dalam peta yang dilukis oleh mereka. Maka Palestin apabila telah menjadi Israel, maka perancangan mereka akan semakin hampir untuk mereka melakukan apa yang disebutkan tadi. Dan Jerusalem telah diisytiharkan sebagai capital of Israel, maka ini semakin dekat daripada rancangan mereka, dan mereka berhajat untuk menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan Yahudi sedunia, dan bukan sahaja untuk Yahudi, dan mereka menjangkakan bahawa mereka akan menjadikan Jerusalem sebagai pusat untuk memerintahkan dunia. Sebab New World Order yang mereka rancangkan ialah untuk menjadikan Yahudi sebagai pemimpin dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, ini yang dilakukan apabila dikatakan Deal of Century yang selalu kita sebut, yang dibawa oleh Amerika umpamanya untuk menyatukan dan supaya Palestin, Gaza umpamanya mengiktiraf Israel dan Israel mengiktiraf Gaza umpamanya. Dan sebenarnya mereka mempunyai hajat yang lebih besar. Sekarang di bawah bangunan Dome of the Rocks, mereka bina satu sinagog yang kita tidak sedar. Kita tidak sedar apabila kita tidak tahu bahawa bilakah mereka bina ini. Apabila lawatan negara Amerika ke Israel dan mereka keluarkan gambar ini, bahawa inilah perancangan mereka untuk jadikan sinagog sebagai tempat untuk memerintah dunia. Dan mereka sudah buat di bawah daripada Dome of the Rocks, di bawah Kubah Sahara, dan mereka sudah ada. Dan tujuan mereka lah untuk control the world from Jerusalem, dan itulah tujuan mereka, dan mereka akan membina bangunan yang mereka sebut sebagai Solomon Temple tadi sebagai identiti mereka, dan itulah sebenarnya hajat mereka apabila mereka mengatakan bangunan ini memang berada di situ. Tuan-tuan, kita ingat bahawa Masjid Al-Aqsa ialah perjuangan Islam, dan Rasulullah dalam satu hadis yang dimutabkan oleh bersabda, la tusyaddu rihal illa ila salatati masajid. Tidak perlulah bersusah payah untuk ke masjid kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, dan Masjid Aqsa. Tiga masjid ini disebut dalam hadis ini yang kita harus bersusah payah untuk ke sana, sebab kelebihan yang Allah telah tentukan ke ketiga-tiga masjid ini sangat-sangat besar untuk Islam. Dan ingat, di situlah tempat Rasulullah berisra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bihamdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu riyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahu. Maksudnya Allah yang mengisrakan hambanya pada satu malam daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa, yang kami berkatkan sekelilingnya supaya kami perlihatkan tanda-tanda ayat kami. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan dia adalah peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan baginda Rasulullah. Di situlah kita lihat umat Islam telah berada selama 600 tahun, bahkan lebih. Ketika zaman Utsmaniyah pun sudah mencapai 600 tahun, bahkan lebih awal lagi sejak pada zaman ketika dibuka oleh Sayyidina Umar lagi, bahawa di situlah sebahagian daripada sejarah tamadun Islam yang berada. Untuk mencapai cerita mereka, kita lihat cerita mereka. Yahudi, Bani Israel telah menyerang umat Islam berkali-kali. Yang paling akhir kita lihat bagaimanakah mereka menyerang pada bulan bulan Mei lepas. Barulah 3 bulan lepas mereka telah menyerang Masjidil Aqsa, mereka menyerang Sheikh Jarrah, dan berlaku pertempuran yang kita lihat bagaimanakah mereka dapat pelajari sesuatu. Apabila mereka telah menzalimi umat Islam, mereka telah menembak ataupun menghalau orang daripada Masjidil Aqsa dengan perkara yang mereka lakukan yang telah berlaku dalam perang yang lepas. Maka kita lihat berlakulah satu peristiwa yang besar. Ketika mereka mencoba di kawasan Sheikh Jarrah, dan kita dapat saksikan bagaimanakah kedua-dua pasukan ini telah bertempur, umat Islam dengan jihad mereka telah melakukan jihad ke atas Yahudi. Ini ialah pemenangan yang sungguh menyayat hati. Rumah Islam di Sheikh Jarrah, apabila penduduknya telah sampai untuk ke rumah mereka, dapati rumah mereka telah didiam oleh orang Yahudi. Apabila mereka katakan, inilah rumah saya, ini pagar saya yang binanya, maka kata penduduk baru ini bahawa kamu pergi ke mahkamah Israel untuk dapatkan rumah kamu, sebab saya dapat rumah ini dengan mahkamah Israel. Itulah jawapan yang diberikan yang cukup menyayat hati umat Islam seluruhnya. Dan kita lihat bagaimanakah
jihad, peperangan yang disebut fight, death, or glory yang dilancarkan oleh umat Islam apabila mereka telah diceroboh di kedua tempat tadi, Masjid Al-Aqsa dan juga di Syekh Jarrah. Kita lihat bagaimanakah menyaksikan peperangan di antara ini umat Islam dengan jihad mereka, dan kita lihat bagaimanakah penduduk Gaza dibedil siang dan malam oleh Israel. Dan apakah keputusannya? Keputusannya, maka kita lihat umat Islam telah menguasai keadaan. Inilah yang tidak dilaporkan oleh berita. Dan apabila Israel minta perdamaian, maksudnya mereka telah kalah. Dan ini mereka tidak pernah akui, dan secara tidak sengaja diakui oleh akhbar mereka sendiri. Dan kita lihat apabila Bangsa Bersatu, UN Security Council telah bersidang dan supaya diadakan gencatan senjata, maksudnya Israel telah kalah. Sekiranya Israel menang, maka tidak melakukan ini. Dan inilah yang disebut oleh mereka, dan umat Islam bersyukur, bersujud syukur dalam konteks untuk meneruskan mereka dalam perjuangan mereka. Dan tuan-tuan, dan Israel berada di Palestin. Itu tandanya antara tanda-tanda hari kiamat. Dan inilah yang kita baca dalam surah Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kunna min ba'dihi li bani Israil uskunul ard fa iza ja'u ula ji'na bikum lafifa. Dan banyak ayat-ayat menggambarkan perkara sama. Peperangan Islam dengan Yahudi akan berlaku, dan inilah di antara tanda, dan siapakah yang berjuang, siapakah yang menzalimi. Dan tuan-tuan, kita lihat ini satu catatan yang dicatatkan oleh seorang Yahudi. Dia mengatakan secara ringkasnya ialah, kita telah kalah teruk dalam peperangan menentang Gaza. Kita dibantu oleh seluruh negara besar, kita kalah hanya dengan Gaza. Gaza hanya berjuang keserangan dan kita kalah. Bagaimanakah kita nak membentuk sebuah negara Israel Raya, sedangkan untuk menghadapi Gaza pun kita tidak mampu. Kita boleh, bagaimanakah kita akan membentuk satu negara yang besar, yang meliputi Mesir, yang meliputi Turki, yang meliputi Iraq, yang meliputi Saudi, yang meliputi Jordan, Syria, sedangkan dengan penduduk Gaza kita kalah berkali-kali, sedangkan kita ditolong oleh seluruh dunia. Ini disebut oleh seorang pemberita Yahudi. Tuan-tuan, mari kita berfikir bahawa perjuangan terus diteruskan, sama ada mereka yang bersama dengan pejuang yang sebenarnya, dan kita lihat bagaimanakah penduduk Palestin berjuang sendirian, sebab kebanyakan negara Arab tidak bersama mereka. Negara-negara Arab yang maju, yang kaya raya, bukan bersama dengan pejuang yang mempertahankan negara mereka dengan jihad dan air mata, darah dan air mata, tetapi kebanyakan negara Arab bersama dengan Yahudi. Tuan-tuan, inilah sebab kisah Solomon Temple. Kisah Solomon Temple yang membawa akibat yang cukup besar. Dakwaannya lah dakwaan yang dibuktikan tadi oleh seluruh intelektual sebagai satu dakwaan yang tidak ada asasnya untuk dikatakan bahawa bangunan ini terletak di bawah Masjid Al-Aqsa, tetapi dengan dakwah tersebut mereka telah menghancurkan sebahagian besar penduduk Islam di Palestin, dan tuan-tuan, sentiasa ada pejuangnya. Dan dalam satu hadis Rasulullah telah bersabda, la tazalu ta'atun min ummati zahirin alla al-haqq la yadhurhum man khadharhum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dan sentiasa wujud satu kumpulan pada umatku yang Allah berikan pertolongan, dan mereka berada di atas hak, dan tidak akan mendaratkan mereka siapa yang tidak menyokong mereka. Dan perkara ini terus berlaku sehinggalah Allah mendatangkan urusannya, dan mereka terus berada dalam keadaan yang demikian. Itulah satu kumpulan. Apakah kumpulan tersebut? Wallahu alam, tetapi kita dapat menjangkakan yang sedang berjuang, mereka adalah sebahagian daripada sifat daripada ini, sedangkan negara jiran mereka sedang bersama dengan musuh Allah, dan mereka sentiasa berjuang. Mereka kumpulan yang sedikit, tetapi mereka dapat mengalahkan satu kuasa yang besar dalam peperangan terakhir yang kita sebut dalam peperangan yang mereka sebut sebagai peperangan bulan Mei yang lepas. Dan perjuangan ini ialah perjuangan antara benar dan hak. Dan di manakah kita umat Islam? Dan tujuan kita membincangkan tajuk ini ialah untuk kita perlihatkan bagaimanakah perjuangan ini, siapakah yang benar dan siapakah yang palsu. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita mendapat satu renungan, saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat berfikir siapakah yang benar dan siapakah yang harus kita menjadikan dia sebagai tauladan dalam perjuangan kita. Dan saya dengan ini minta maaf tuan-tuan. Mudah-mudahan kuliah saya ini tidak akan dipotong oleh Facebook sebab ada, ataupun oleh YouTube
sebab sebelum ini sudah ada beberapa kuliah saya yang telah dipadamkan dan terdapat beberapa peringatan kepada mereka. Barangkali saya harapkan ini juga masih dapat dipertahankan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat faedah dan kita sama berdoa supaya kita selamat dunia akhirat. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.